Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Aira Arisa binti Khairul Anwar. Saya berusia 11 tahun dan menuntut di Sekolah Kebangsaan Binjai Jaya K9. Kod sekolah saya ialah BBA 6032. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang pegawai polis seperti kedua ibu dan ayah saya. Saya seorang yang sangat gemar membaca dan menonton televisyen. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku buat tetapan semua. Bukunya berjudul Merenung Bintang Yang Sama. Buku ini dikaryakan oleh seorang penulis yang berbakat iaitu Hakimi Haris. Buku ini mempunyai 120 halaman dan sangat sesuai buat pembaca muda seperti saya. Buku ini diadun dengan baik sehingga memuatkan 10 bab secara keseluruhannya. Buku ini diterbitkan oleh Edaran Kemajuan Sendirian Berhad pada tahun 2008. Tema yang diangkat dalam Merenung Bintang Yang Sama ini adalah sebuah perjuangan seorang remaja lelaki untuk mencari dan merasai kemanisan kasih sayang sebuah keluarga. Jadi, mari kita semua berlayar dalam kisah Merenung Bintang Yang Sama ini. Cerita ini dimulakan dengan Rahim, pemegang watak utama yang telah kehilangan ibu tercinta. Ibunya pergi meninggalkannya pada usia 15 tahun kerana sakit. Sepanjang hidup Rahim, dia hanya tinggal dengan ibunya sahaja. Tidak pernah dia berjumpa atau mengenali ayah kandungnya. Saudara yang hanya dikenali Rahim ialah Pak Longnya sekeluarga serta datuk dan nenek saudaranya. Rahim hidup dalam keadaan yang serba sederhana dan tinggal di rumah pusaka usang arwah datuknya. Apabila ibunya telah pergi buat selamanya, Rahim hidup sebatang kara. Pak Longnya ada mengajak Rahim tinggal bersamanya di Kuala Lumpur, tapi Rahim tahu Mak Longnya dan sepupunya tidak selesa dengan kehadiran Rahim. Bagi Mak Longnya, Rahim ini hanya menambahkan beban sahaja. Jadi Rahim tekad untuk menjalani kehidupannya bersendirian. Ketika cuti sekolah yang masih berbaki 2 minggu, dia telah mengambil tindakan untuk ke Kuala Lumpur untuk mencari ayah kandungnya bernama Jamaluddin yang tidak pernah dia kenali seumur hidupnya. Dia teringat ibunya pernah bercerita bahawa ayahnya telah ke Kuala Lumpur setelah dihalau dari kampung kerana dituduh membunuh anak ketua kampung. Pada ketika itu, Rahim masih dalam kandungan ibunya. Rahim pergi ke Kuala Lumpur secara rahsia untuk mencari bapa kandungnya. Dia hanya membawa beberapa puluh ringgit sahaja. Apabila tiba di Kuala Lumpur, Rahim bertemu dengan Abang Mal dan Rosli. Mereka berdua menjual rokok dan makanan ringan di tepi jalan. Mereka tidak mempunyai lesen perniagaan dan sering dikejar oleh penguat kuasa. Kehidupan mereka terlalu bebas, terutamanya Abang Mal. Abang Mal gemar bermain judi dan minum arak. Malah kerap dikejar polis apabila berlaku serbuan. Namun disebabkan Rahim tiada tempat tinggal, Rahim bersetuju menumpang di rumah Abang Mal dalam usaha mencari ayahnya. Entah bagaimana, pada satu malam ketika melihat Rahim solat, hati Abang Mal terusik dan dia menangis tersesak-esak mengenangkan dirinya yang telah jauh meninggalkan agama. Selepas peristiwa tersebut, Abang Mal dan Rosli mula berubah. Mereka berniat menolong Rahim dan menghubungi Pak Longnya. Lalu Rahim pergi bertemu dengan Pak Longnya. Malang tidak berbau. Ketika hendak bertemu Pak Longnya, Rahim telah dilanggar lori. Terkejut Pak Long dan Abang Mal. Mereka berlari mendapatkan Rahim. Dan tanpa disangka-sangka, Pak Long yang menjerit nama Jamaluddin apabila melihat Abang Mal. Rupa-rupanya, Abang Mal ialah Jamaluddin yang dicari oleh Rahim selama ini, iaitu ayah kandungnya. Saudara, falsafah daripada kisah ini begitu mendalam sekali. Buku ini telah mengambangkan sebuah ironi bahawa Rahim sangat yakin dapat bertemu dengan ayahnya pada suatu hari nanti kerana mereka merenung bintang yang sama. Dan pengajaran yang diperoleh daripada kisah ini termasuklah Allah telah menyusun kehidupan ini mengikut aturan yang indah dan cantik. Setiap ujian yang dihadapkan di hadapan kita sesuai dengan keupayaan kita. Tidak pernah terlebih maupun terkurang daripada kemampuan kita sendiri. Kita letakkanlah keyakinan kita dan kepercayaan kita. Kita semua merenung bintang yang sama. Sekian, terima kasih.